Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin menceritakan pengeswastaan, projek pengeswastaan di Kuala Lumpur. Uh, Mana-mana bandar pun memerlukan pembangunan, uh, baik dari segi untuk kelestarian ekonomi, maknanya kita memerlukan pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan, uh, ruang-ruang pejabat untuk pembangunan ekonomi, ataupun juga pembangunan untuk perumahan dari segi sosial, dan juga dari segi alam sekitar, misalnya paip pembentungan najis. Ini adalah memerlukan dana yang besar untuk pembangunan, dan selalunya kerajaan sahaja tidak mampu untuk memenuhi keperluan sebuah bandar. Oleh sebab itu, pengeswastaan amat diperlukan dalam mana pembangunan sebuah bandar, dan juga untuk menjamin kelestarian bandar berkenaan. Di Kuala Lumpur kita ada beberapa projek pengeswastaan yang telah dijalankan. Misalnya adalah KLCC, Kuala Lumpur City Centre. Dahulunya ini adalah padang lomba kuda milik kerajaan ataupun Dewan Bandaraya. Jadi lomba kuda sudah tidak lagi, padang lomba kuda sudah tidak lagi sesuai diletakkan tengah-tengah bandar. Pertama, apabila ada lomba kuda, habis semua trafik jam Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, kerajaan hendak membina satu padang lomba kuda yang baru, yang besar, dan bersama-sama nak membangunkan tanah yang di tengah bandar. Jadi, oleh kerana dana yang amat terhad, tanah yang besar ini diswastakan kepada Kuala Lumpur City Centre. Jadi, Twin Tower ini dan juga taman di tengah-tengahnya seperti yang cantik, dan juga ada masjid. Ini sebenarnya adalah sebahagian daripada projek pengeswastaan di bawah KLCC. Jadi apabila kita ada sekeping tanah yang luas untuk dibangunkan, diberikan pula kepada syarikat swasta, apa yang dapat ke Dewan Bandaraya? Jadi Dewan Bandaraya dia akan dapat something lah, akan dapat sesuatu daripada pembangunan tersebut. Pertama, dapat taman di bandar. Kalau taman ini dibina dan diselenggarakan oleh pemaju tersebut, dan harganya amat mahal. Kemudian ruang pejabat untuk Dewan Bandaraya sendiri. Kemudian memperbaiki dan melebarkan jalan raya di sekitarnya, dan juga masjid. Di tempat tu tiada masjid, dan itu menimbulkan masalah untuk orang yang bekerja di kawasan itu untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi dalam projek ini dimasukkan masjid yang perlu dibina oleh syarikat swasta tersebut. Kemudian tempat menyeberang jalan bawah tanah, sebab tempat itu dah ramai orang yang mati dilanggar oleh kenderaan ketika menyeberang. Purata lebih kurang 5 orang yang telah nyawanya melayang akibat dilanggar oleh kenderaan ketika menyeberang jalan. Jadi tempat menyeberang ini amat penting, dan ini adalah sebahagian daripada projek tersebut dan patut ditanggung oleh syarikat berkenaan. Kemudian hentian bas. Hentian bas pun amat diperlukan. Pada masa itu hentian bas yang ada amatlah daifnya. Jadi perlu yang baru. Jadi apa tanggungjawabnya? Jadi kita sana ada pihak kerajaan, ada pihak pemaju. Pihak kerajaan hendaklah memilikikan tanah tersebut, hak milik tanah tersebut kepada pemaju dengan harga yang istimewa. Maknanya tidak mahal, tapi juga tidak terlalu murah. Tapi harga yang boleh dikatakan okey untuk kerajaan. Jadi kerajaan dapat sedikit duit. Pihak swasta pun tidak merasa terbeban. Kemudian memberikan pertolongan untuk mendapatkan kelulusan untuk membuat pembangunan, dan membenarkan pembangunan sehingga nisbah plot 10. Maknanya kalau luas tanah tu 1 ekar, dia boleh membuat bangunan dengan keluasan lantai 10 ekar. Pemaju pula bertanggungjawab membina jalan bawah tanah untuk menyeberang jalan, menaik taraf jalan-jalan di sekitarnya, membina terowong jalan raya daripada Jalan Tun Razak dan Ampang Elevated Highway terus ke bangunan KLCC,
membina dan menyelenggarakan taman awam, membina dan menyelenggarakan masjid, kawasan tersebut. Projek yang kedua yang juga besar pada waktu itu adalah Plaza Rakyat. Plaza Rakyat ni asalnya adalah Puduraya, Puduraya tempat hentian bas, dan sudah sesak, menimbulkan traffic jam dan juga kesesakan dalam hentian bas tersebut, dan amat daif, kotor, berasap. Memang keadaan tidak sesuai dengan sebuah bandar moden. Tetapi kerajaan tidak mempunyai duit untuk pembangunan, tidak mencukup dana untuk membangunkannya. Cuma di sebelah Puduraya itu ada sebuah tanah lapang, ya. Jadi apa yang dibuat oleh Dewan Bandaraya pada waktu itu menswastakan seluruh kawasan ini, dan terminal bas itu dipindahkan daripada Putrajaya ke tanah kosong yang milik kerajaan atau Dewan Bandaraya di sebelah Puduraya tersebut, ya. Jadi dia mengandungi terminal bas yang akan dapat kepada Dewan Bandaraya. Masa sama pemaju dibenarkan untuk membangun bangunan tinggi yang besar supaya mereka dapat pulangan daripada pembinaan tersebut. Jadi pulangan kepada Bandaraya adalah ruang pejabat, terminal bas untuk menggantikan Puduraya, dan taman di atas bumbung. Tanggungjawabnya, kerajaan memindahkan hak milik tanah kepada pemaju dengan harga istimewa juga, memberi pertolongan untuk mendapatkan kelulusan pembangunan, membenarkan pemaju membina sehingga nisbah plot 8.0, ya. Pemaju pula bertanggungjawab membina terminal bas, membina amphitheater. Amphitheater ni macam tempat stadium lah di atas bangunan untuk menggantikan tanah tadi, ya. Tanah tu asalnya tanah kosong untuk orang awam bermain bola. Jadi apabila dibangunkan Plaza Rakyat, perlu sebuah lagi macam stadium lah yang terbuka seperti asalnya di atas bumbung. Kemudian memberikan ruang pejabat kepada Dewan Bandaraya. Projek ketiga adalah Danau Impian. Danau Impian ni dulu adalah kawasan bekas lombong, dan dikelilingi oleh rumah-rumah setinggan. Jadi pemandangannya amat buruk. Dia berada di tepi Seremban, KL Seremban Highway dan juga Highway Federal Highway. Dan ada bekas lombong yang cantik di situ. Jadi keadaan itu perlu diperbaiki. Pertama, melihatkan setinggan rakyat miskin, memanglah menyedihkan keadaan mereka, tiada bekalan air, tiada bekalan elektrik, kan. Jadi rakyat termiskin ini perlu dibantu. Masa sama, tanah itu adalah tanah kerajaan yang boleh dibangunkan supaya lebih cantik, ya. Jadi diberikan kepada pihak pemaju untuk membina rumah untuk rakyat termiskin dan juga rumah kos rendah untuk dijual dengan harga yang subsidi. Kemudian sebuah persimpangan bertingkat dan mengubahkan sebuah tasik lombong kepada tempat rekreasi. Tanggungjawabnya, kerajaan adalah memindahkan hak milik tanah kepada pemaju dengan harga istimewa, memberikan pertolongan untuk mendapatkan kelulusan pembangunan, menolong memindahkan setinggan, dan membenarkan pemaju membina beberapa blok kondominium. Pemaju pula membina rumah untuk diberi kepada setinggan, membina jalan raya termasuk persimpangan bertingkat, mengubah sebuah tasik lombong kepada tempat rekreasi. Kemudian Wangsa Maju. Wangsa Maju ni asalnya adalah estate ladang getah, dipanggil Hotondom Estate, di dalam kawasan Kuala Lumpur. Dan pada waktu itu Kuala Lumpur banyak rumah setinggan, dan juga memerlukan rumah yang banyak untuk penduduknya. Jadi kerajaan membeli estate ini, Dewan Bandaraya membeli estate ini dengan harga agriculture lah, harga banyak murah, kemudian diubah kepada
tanah itu, guna tanah itu daripada agriculture, pertanian kepada perumahan dan juga komersial, jadi harga lebih mahal. Jadi bangsa maju itu diberubahlah daripada ladang getah kepada kawasan komersial dan juga ke rumah kediaman, kan. Jadi apa namanya ni, berubahlah keadaannya dari rumah mewah, ada rumah sederhana, ada rumah murah, ada rumah untuk rakyat termiskin, ada komersial, ada taman rekreasi. Jadi pulangan bandaraya dah beli tanah tu, kemudian convert, kemudian dibangunkan secara perswastaan. Jadi diberikan tanah tu, dan tanah tu dibeli dan diberikan kepada swasta. Apa yang didapat? Rumah untuk rakyat termiskin, rumah kos rendah, ruang pejabat untuk di BKL. Jadi kita menjawab menolong memindahkan hak milik tanah dari pemilik semasa kepada pemaju dengan perantaraan Dewan Bandaraya. Bandaraya beli dulu dan jual balik kepada pemaju dengan harga yang istimewa, memberi pertolongan untuk mendapatkan kelulusan-kelulusan pembangunan. Pemaju pula adalah membina rumah murah untuk diberikan kepada setinggan, membina rumah murah untuk dijual dengan harga istimewa kepada rakyat termiskin, dan juga membina pejabat untuk Dewan Bandaraya. Kemudian Kampung Abdullah Hukum. Kampung Abdullah Hukum ni dulu memang kampung betul-betul kampung. Setengah tu ada tanah orang kampung, ada title, ada hak milik, tapi sebahagian besarnya adalah setinggan. Jadi keadaannya amat juga menyedihkan dan buruk dan kotor. Jadi diswastakan menjadi mega mall, kan, menjadi mega mall yang besar, yang cantik, di apa namanya ni, di Jalan Bangsar, dekat Jalan Bangsar dan juga Federal Highway, berhampiran di seberang jalan dengan Angkasa Puri. Jadi Kampung Abdullah Hukum ni sekarang sudah berubah wajah lah, daripada kampung kepada Mid Valley, Mega Mall Mid Valley. Pulangan kepada Dewan Bandaraya adalah ruang pejabat, 2 persimpangan bertingkat, rumah untuk rakyat termiskin dan rumah kos rendah. Jadi ini di antara pembangunan, inilah rumah kos rendah yang dijual kepada rakyat dengan harga yang subsidi lah. Tanggungjawab kerajaan memindahkan hak milik tanah kepada pemaju, tanah kerajaan, membantu memindahkan setinggan dan orang kampung, menolong memindahkan hak milik tanah orang kampung kepada pemaju dengan harga dan pampasan yang munasabah. Ingat, sebahagian itu memang ada title tanah hak milik, sebahagian besarnya adalah tanah kerajaan yang didiami oleh setinggan. Kemudian membenarkan pemaju membina bangunan perniagaan mega yang besar dan kondominium. Pemaju pula membina rumah murah untuk diberikan kepada setinggan, membina infrastruktur termasuk 2 persimpangan bertingkat, membina stesen kereta api komuter, membina rumah untuk diberikan kepada orang kampung sebagai bayaran tanah milik mereka, dan memindahkan hak milik ruang pejabat yang akan siap dengan keluasan ditetapkan oleh Dewan Bandaraya. Kemudian stesen Central Station, semua orang tahu di Kuala Lumpur, asalnya tanah ini adalah tempat bengkel dan juga sempat menyimpan gerabak-gerabak kereta api, dan amat kotor keadaannya, KL Central. Jadi dia dimajukan dan membina satu stesen kereta api yang baru, yang moden, yang dipanggil multimodal station. So dulu hanya stesen kereta api je, sekarang kita lihat di sana ada monorail, ada LRT, ada juga express rail link, macam tu. Jadi diswastakan, diberikan kepada pemaju, asalnya dipanggil tender, 5 yang masuk dan 1 dipilih. Jadi tanggungjawab kerajaan adalah menolong untuk memindahkan hak milik tanah kepada pemaju, memberi pertolongan untuk mendapatkan kelulusan pembangunan. Pemaju pula membina stesen kereta api berbilang mod, memindahkan hak milik ruang pejabat yang akan siap dengan keluasan yang telah ditetapkan kepada Dewan Bandaraya, kepada staf. Jadi itulah apa namanya keadaannya.